Salam mesra pembuka bicara bagi memulakan pidato saya. Salam sejahtera madah bermula kepada hadirin para pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perpaduan nasional buat sidang hadirin sekalian. Sejambak kasih seharum kasturi buat penajum majlis. Kombinasi intelektual kehakiman yang penuh berintegriti, penjaga masa, penghitung detik perjalanan, dan sidang hadirin yang dekat di hati. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyebarkan dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi maudu pidato saya. Rukun negara, asas perpaduan. Tajuk saya buat santapan semua hadirin. Sebelum kita mengembara lebih jauh, sebelum saya membawa anda menerokai lebih mendalam, izinkan saya merungkai maudu pilihan hati agar para hadirin terbuka mindanya. Hadirin yang saya hormati, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh hal yang demikian, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama, tidak kira sama ada dari kaum atau status yang berbeza. Hasil pemikiran Majlis Perundingan Negara yang dipromosikan oleh Tun Abdul Razak Hussein, maka lahirlah rukun negara sebagai satu bentuk garisan panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Menurut Tun Abdul Razak, adalah mustahak rukun negara bukan sahaja difahami oleh setiap rakyat, tetapi juga diamalkan dengan sepenuhnya dan segala hikmat-hikmat yang terkandung di setiap perkataan dan kalimat rukun negara itu benar-benar menjadi darah daging kita. Sehubungan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk menjadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dapat menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi. 5 prinsip rukun negara cerucuk asas perpaduan. Hadirin sekalian, ianya bukanlah sekadar hiburan semata-mata, tetapi ada mesej yang ingin saya sampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justeru, bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini, kita dapat memahami bahawasanya prinsip yang pertama ini akan melahirkan rakyat yang berkualiti, yang mana inginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, tidak dapat dinafikan rukun negara dapat membentuk asas perpaduan melalui prinsipnya yang pertama. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan pada raja dan negara. Prinsip ini menyuruh supaya rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan sikap taat setia kepada pemimpin dan tanah air kita. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan bersatu padu untuk
memajukan negara kita. Walau apa-apa pun yang terjadi, kesanggupan mereka untuk berkorban sangatlah dihargai. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan ialah yang akan memacu rakyat Malaysia untuk bersatu dan berubah memajukan negara Malaysia. Rakyat yang bersemangat seperti inilah yang akan dapat memimpin negara kita kelak. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadirin yang saya muliakan, prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Maksudnya, setiap warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan yang tertinggi. Setiap rakyat haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Justeru, dalam usaha membentuk perpaduan, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Setiap rakyat Malaysia pastinya di bawah naungan perlembagaan negara yang semestinya menjaga hak-hak mereka. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Kalau sudah ditetapkan A, jangan pula dibuatnya B. Maksud yang saya ingin sampaikan ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya yang tersendiri. Ia adalah berasaskan kepada perlembagaan negara. Perkara ini termaktub di dalam rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan bersatu padu. Lantas, apa lagi yang boleh kita katakan? Sudah tentu perpaduan digenggam erat setiap insan. Hadirin yang disanjungi, prinsip yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bertata susila. Selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang, sifat individu yang bersopan santun dan bertata susila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat yang pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang mempunyai perpaduan yang erat. Masyarakat yang majmuk namun hidup bersatu padu. Inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sememangnya rakyat yang berkualiti tinggi. Bulat air kerana pebentung, bulat kata kerana muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakar umbirkan rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia dipandang tinggi kerana rakyatnya berbeza agama, berbeza bilang kaum, namun masih bersatu padu, menggenggam aduan yang sangat tinggi nilainya, lebih mahal dari segunung emas, lebih berharga dari belian. Justeru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara agar asas perpaduan ini diwarisi cucu cicit kita. Ingatlah pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya. Tepuk dada, tanya minda. Sekian, terima kasih.